Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Dua pelajar Malaysia maut dalam nahas jalan raya di Tasik Capo, New Zealand pada pukul 1.45 tengah hari waktu tempatan pada Sabtu. Kementerian Luar Menerusi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington, New Zealand yang mengesahkan kembangan itu maklumkan nahas berkenaan melibatkan 5 penuntut Malaysia. Baki 3 orang lagi yang cedera diterbangkan ke Hospital Christchurch, South Islands untuk rawatan segera. Sementara itu, Perdana Menteri mengucapkan salam takziah kepada keluarga dua pelajar Malaysia yang terkorban. Beliau turut mendoakan 3 lagi pelajar Malaysia yang tercedera pulih segera. Kerajaan Malaysia menerusi Suruhanjaya Tinggi di New Zealand juga akan memberikan bantuan sewajarnya kepada mangsa dan ahli keluarga. Wisma Putra bersedia membantu mangsa dan ahli keluarga pelajar Malaysia yang terlibat nahas jalan raya di Tasik Capo, New Zealand. Menteri Luar Negeri berkata prosedur berdasar akan dijalankan ke atas 2 jenazah mangsa. Dalam hal itu, beliau memaklumkan pihaknya belum menerima laporan khusus berhubung insiden tersebut. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT juga akan menyalurkan bantuan urusan membawa balik 2 pelajar Malaysia yang terkorban. Menteri Pendidikan Tinggi berkata ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lengkap berhubung kejadian itu. Rakyat Malaysia perlu teladani kehidupan masyarakat di Sarawak yang tenang dengan hidup dalam perpaduan meskipun mencam kaum, agama dan budaya. Perdana Menteri dalam hantaran menerusi laman Facebook berkata, sebarang isu dan perbezaan di negeri itu diurus dengan hikmah, ihsan dan kasih sayang berbanding pergaduhan, amarah dan kebencian. Selain itu, katanya keamanan dan kestabilan politik di Sarawak dengan barisan pimpinan yang menggunakan kedudukan dan kuasa untuk rakyat membolehkan hubungan erat terjalin antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Hati-hati dalam sebarang kenyataan atau tindakan yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman. Menteri Perpaduan menegaskan rukun negara adalah prinsip asas yang sepatutnya menjadi panduan membina dan memelihara keharmonian di Malaysia. Beliau turut berharap agar semua pihak dapat menyebar luas prinsip asas integrasi nasional iaitu faham, hormat dan terima dalam memupuk keharmonian dan kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia. Ketua Polis Negara mengesahkan penahanan 3 individu warga tempatan termasuk pasangan suami isteri yang disyaki membekal senjata api kepada warga Israel. Turut ditahan seorang lelaki menjadi pemandu warga Israel berkenaan. Hasil siasatan menemukan sepucuk pistol di dalam kereta milik pasangan itu. Pasangan terbabit mengaku membeli pistol itu di negara jiran untuk diserahkan kepada lelaki warga Israel tersebut. Kesemua mereka ditahan reman 7 hari. Lebih 3,000 insiden serangan cyber terhadap Malaysia direkodkan setiap hari, khususnya selepas Malaysia menyatakan sokongan terhadap Palestin. Menteri Pertahanan berkata serangan melibatkan pelbagai pihak itu bukan sahaja bertujuan mengintip pergerakan Malaysia terhadap konflik yang berlaku di Gaza, malah mereka turut menggodam sistem pertahanan negara. Kerajaan lulus peruntukan RM2.81 bilion bagi pembangunan Rolling Plan keempat RM ke-12 di Kelantan. Ia bagi melaksanakan 432 projek pembangunan di negeri itu sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, daripada jumlah tersebut, 92 projek baru telah diluluskan. Dalam perkembangan lain, RM100 juta diperuntukkan bagi menjayakan program 40 kampung angkat Madani di seluruh negara. Ia akan dijadikan penanda aras untuk semua agensi kerajaan melaksanakan pendekatan berbeza bagi memberi manfaat kepada rakyat setempat. 4 kampung angkat di Kelantan telah diluluskan dengan peruntukan RM10 juta. Ia termasuk Kampung Pasir Pekan Tengah Tumpat, Kampung Batu Papan Gua Musang, Kampung Jenal Dabung Kuala Krai dan Kampung Aril Melo Ketereh. Program Kampung Angkat Madani diperkenalkan dalam Belanjawan 2024. 23 daripada 30 hektar hutan tanah gambut yang terbakar di kawasan Jabatan Pertanian Indapura sejak Khamis lalu sudah dipadamkan hari ini. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang berkata operasi memadam dijangka mengambil masa lama berikutan keadaan cuaca panas serta berangin. 135 kemah jualan bazar Ramadan pelancongan di Pekan Kuah Langkawi rosak selepas dilanda ribut. Sementara 30 kemah lagi yang menempatkan peniaga jualan bazar Syawal di tempat letak kereta kompleks Pekan Rabu Kuah turut rosak. Yang di-Pertua Majlis Badan Langkawi Bandaraya Pelancongan memaklumkan pihaknya sedang memberikan bantuan awal kepada peniaga terlibat.
12 bas ekspres disaman JPJ Pulau Pinang kerana tidak menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan melebihi 300 km atau perjalanan 4 jam secara berterusan. Operasi tersebut diadakan di dua lokasi iaitu Plaza Tol Juru dan Plaza Tol Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Tujuan penguatkuasaan bagi memastikan semua kenderaan perkhidmatan awam terutamanya bas ekspres mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya ditetapkan. Kembalikan 5% hasil cukai kerajaan persekutuan meliputi sektor industri, minyak dan gas serta sektor perbankan antarabangsa di Labuan. Ia bagi menampung kos pengurusan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan Perbadanan Labuan. Ketua UMNO Bahagian Labuan berkata kedua-dua industri dapat mengutip hasil pungutan cukai sebanyak RM2 bilion, manakala Perbadanan Labuan hanya dapat mengutip hasil lebih kurang RM40 juta setahun. Jangan naik harga sesuka hati. Demikian tegas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan. Seramai 142 pegawai penguatkuasa telah digerakkan setiap hari bagi melakukan pemantauan. Jelas beliau, antara kesalahan yang biasa dilakukan peniaga adalah tidak meletakkan tanda harga atau mengelirukan pelanggan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Masjid Al-Um di Bangi. Perasmian berlangsung di Majlis Berbuka Puasa Sultan Selangor bersama rakyat serta penyampaian sumbangan Hari Raya di Masjid Al-Um Bandar Baru Bangi. Masjid Al-Um boleh memuatkan sehingga 3,200 jemaah dalam satu masa. Pada majlis sama, baginda turut menyampaikan sumbangan Hari Raya berjumlah RM262,500 kepada 525 asnaf fakir. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sedia pelbagai insentif khusus meringankan beban golongan mualaf di negeri tersebut. Ia melibatkan pertukaran hampir RM5 juta. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang berkata golongan berkenaan turut dibimbing dan disantuni terutama dalam tempoh 5 tahun bergelar mualaf. Misi kerjaya kedua veteran ATM, Kementerian Pertahanan menerusi program kesinambungan kerjaya veteran MyWira dalam industri berteknologi tinggi menggerakkan misi tersebut. Timbalan Menteri Pertahanan berkata ia membuka ruang kepada veteran ATM membina kerjaya baru dengan pendapatan bermula RM2,900 sebulan. Program mendapat kerjasama Kementerian Sumber Manusia, Talent Corporation Berhad dan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Setera. 418.52 kilogram makanan yang tidak terjual di Bazar Ramadan sekitar Kuala Nerus berjaya diselamatkan melalui program My Safe Food at Ramadan Terengganu. Lebihan makanan diagihkan kepada mahasiswa dan komuniti sekitar yang kurang berkemampuan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berkata usaha dibuat bagi memudayakan sistem pengurusan lebihan makanan yang efektif. Program jualan madani koperasi dan usahawan JKMU merekodkan jualan sebanyak RM1.1 juta sepanjang Januari sehingga 26 Mac tahun ini. Ia melibatkan 38 koperasi yang dilantik menerusi 13 JKMU yang telah dilaksanakan di 12 kawasan di seluruh negara. Melalui jualan itu, terdapat penawaran barangan keperluan asas harian dengan potongan harga bermula 30 hingga 50%. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia menggalakkan PKS untuk menukar hasil ekspor kepada ringgit bagi menguatkan mata wang negara. Ini susulan gesaan Bank Negara Malaysia BNM agar peniaga terlibat berbuat demikian sebagai pendekatan seluruh negara memastikan kestabilan ringgit. Rakyat Malaysia juga disaran mengutamakan pembelian barangan dan perkhidmatan tempatan bagi memacu pemulihan ringgit dengan pantas. Ringgit dijangka mengekalkan julat semasanya antara RM4.72 hingga RM4.73 berbanding dolar Amerika minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad berkata bagaimanapun kemungkinan terdapat halangan minggu depan iaitu laporan pekerjaan Amerika Syarikat dan sentimen perniagaan. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, ringgit mengukuh kepada 4.7215 berbanding dolar Amerika 4.7340 seminggu sebelumnya. Bursa Malaysia dijangka diniagakan dalam sentimen berhati-hati minggu depan dengan FBM KLCI diunjur kekal stabil. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd menjangkakan indeks pentunjuk pasaran diniagakan tidak berubah buat masa ini sehingga adanya gambaran lebih jelas mengenai penurunan kadar faedah Amerika Syarikat.
Menteri Luar Malaysia bertemu rakan sejawatannya dari Perancis dan Jordan membincangkan situasi di Gaza ketika ini. Pada pertemuan itu, Menteri Luar Jordan berkata kebuluran di Gaza boleh ditangani dalam jika Israel membuka laluan darat untuk penghantaran bantuan. Seramai 300,000 rakyat Palestin terperangkap, manakala lebih separuh daripada 2.3 juta penduduk Gaza mungkin menghadapi kebuluran menjelang Julai. Presiden Serbia mencalonkan sekutu rapatnya Milos Vučević untuk menjadi Perdana Menteri baru ketika ketegangan dengan Kosovo. Calonan itu dibuat lebih 3 bulan selepas Parti Progresif Serbia (SNS) memenangi undi terbanyak dalam pilihan raya kebangsaan pada 17 Disember lalu. Vučević akan membentuk kerajaan dan dijangka menghadapi tugas sukar mengimbangi hubungan Serbia dengan Rusia dan China. Situasi penahanan tebusan di Bandar Air Belanda berakhir dengan penahanan seorang individu pada Sabtu. Menurut agensi berita Jerman, suspek meninggalkan kafe itu dengan mengangkat tangannya dan ditahan polis di luar venue. Penahanan tebusan itu membawa kepada operasi besar-besaran polis di bandar ke Timur Utara itu. Sementara itu, 3 orang yang ditahan sebagai tebusan telah dibebaskan. Sebuah gudang penyimpanan peluru tentera dilaporkan meletup dan terbakar pada Sabtu di Bogor, Jawa Barat. Jurucakap Tentera Darat Indonesia berkata, gudang milik Komando Daerah Tentera Jayakarta, Kodam Jaya itu terletak di kawasan Gunung Puteri, daerah Bogor. Siasatan terperinci sedang dijalankan termasuk pemindahan penduduk di sekitar gudang dan pengendalian kebakaran. Sejumlah $60 juta bantuan kecemasan persekutuan disalurkan kepada Maryland susulan insiden jabatan yang runtuh di Baltimore. Kabinet Maryland mengesahkan pertukaran itu yang diluluskan oleh White House untuk membaik pulih kawasan insiden berkenaan. Bantuan awal berkenaan diluluskan pentadbiran Joe Biden bagi tujuan usaha pengembelingan awal, operasi dan pemulihan serpihan. 18 maut manakala ribuan hilang tempat tinggal dalam kejadian taufan tropika di Pulau Madagaskar minggu ini. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Madagaskar, siklon tropika Gaman telah melintasi timur laut Madagaskar pada Rabu dan Khamis, menjejaskan 20,000 mangsa. Taufan atau siklon Gaman adalah yang pertama berlaku untuk tahun ini dalam musim taufan dan ribut Madagaskar. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.